وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم آمين. السلام عليكم Ustaz. Salam. InsyaAllah malam ni Hmm. masih di bab 7, muka surat 122 Ustaz. Orang yang mengantuk disunnahkan untuk berpindah tempat ketika Jumaat. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Bab 7. Muka surat 122. 22. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. Alhamdulillah, masuk-masuk tu ramai biasa ni, maksudnya isyak sangat awal lah ya. Saya tadi surau panjang pula ustaz tu ceramah ya. Jadi kita pun duk tunggu bila dia nak habis. Jadi kita pun reflect balik, aku ceramah lagu ni juga kok orang duk tengok. Waktu waktu kita kuliah maghrib lepas isyak kita panjang sikit lah. Panjang tu antara lain nak cukupkan 10 minit sampai ke waktu, itulah parameternya dalam 10 minit selepas azan. Sebab tu kalau muazzin azan panjang-panjang ni kita jadi kenapa dia tarik panjang-panjang pula. Kuliah ni pendek-pendek je lah. Sebab 15 minit selepas apa nama azan tu, 15 minit ni dia kira bermula bukan selepas tamatnya azan, dia sekali dengan azan. Maksudnya 15 minit ni kalau dia azan dah ambil 7-8 minit, dia tinggal adalah berapa minit tu lah eh? Jadi kita kata azan ni maksimum 5 minit, tak perlu sampai 5 minit lah, panjang sangat. Kena buat lagu-lagu ringkas lah kalau ada kuliah ke ustaz tu masih belum selesai, tak landing lagi kan. Jadi masa berbaki sehingga waktu iqamah tu sempatlah kesimpulan apa semua ini masuk waktu tu sedang elok lah itu ya. Siapa nak solat sunat qabliyah tu nanti boleh qada dan seumpamanya lah. uh, tapi sering kali juga dia jadi panjang lah. Rupanya bila kita kuliah ni mula-mula tak ada orang lepas maghrib. Bila tak ada orang kita pun slow. Dekat-dekat isyak tu makin ramai, makin ramai. Kita ingat kita kuliah sedap sangat, orang makin ramai. Rupanya orang nak solat isyak. Tunggu bila nak habis ni, nak pergi ambil anak tuition lah, macam-macam lah kan. Lama-lama saya pun faham lah. So saya hormatlah 10 minit, 5 minit tu. Bila waktu iqamah saya akan berhenti tu lah. Apa-apa hal pun saya akan berhenti. Untuk azan, untuk solat dan seumpamanya. Baik. Ini Ustaz tadi panjang lah. Dia nak berhenti tu dia masuk balik poin baru. Dia nak berhenti dah, okey lah. Kita sudah sini lah. Tapi saya teringat satu benda. Sudah. Tu asam garam. Kulit masih ada apa?
Dalam kes kita ni, sebab tu kita menggunakan buku khas, kita baca line by line supaya jelas. Jauh juga perginya, tapi jelas ada rujukan dan ada boleh tunjuk. Ni hari ni muka surat sekian sampai muka sekian dah baca. Muka surat sekian dah baca. Kita boleh sebut beberapa buku dah kita khatam dalam siri bacaan kita semenjak beberapa tahun sudah ni. Okey, tanpa buang masa kita masuk bab baru dan orang wanita tidak terlibat sangat di sini. Iaitu ketika solat Jumaat, barangkali ketika maka disunahkan untuk berpindah tempat. Saya perasan ada hamba-hamba Allah sama yang mengaji sunnah ni. Bila solat Jumaat bersama mereka, memang saya nampak. Bila mereka nampak terlalu mengantuk, mereka akan bangkit, mereka pindah tempat. Rupa-rupanya ada sunnah Rasulullah SAW sebagaimana dalam bab yang akan kita baca dan lihat pada malam ni lah hadis-hadisnya. Baik. Abu Daud nombor 1119, Tirmizi ataupun Turmizi ataupun Tirmizi boleh berlaku lah. Nombor 526 dan Ibnu Khuzaimah nombor 1819 meriwayatkan dalam sahihnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza na'asa ahadukum wa huwa fil masjid falyatahawwal min majlisihi dzalika ila ghairihi." Okey, macam biasa, uh, semarakkan komen-komen kita. Baru ada satu ni. Baik. Iza na'asa ahadukum wa huwa fil masjid falyatahawwal min majlisihi dzalika ila ghairi. Jika salah seorang antara kamu mengantuk ketika hari Jumaat, hendaklah berpindah dari tempat duduknya. Antara kita jumpa perkataan mengantuk ni adalah dalam surah Yasin. Surah Yasin, Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu yang tidak la ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang tidak pernah sekalipun mengantuk dan tidur. Baik, beberapa imam telah membuat penjelasan berkenaan dengan hukum ini. Imam Tirmizi menulis bab ma jaa fi man na'isa yaumal jumu'ah annahu yatahawwalu min majlisihi, iaitu sebuah bab yang menjelaskan orang yang mengantuk ketika Jumaat hendaklah berpindah daripada tempat duduknya. Ibnu Khuzaimah pula, dan kita tahu bila menjadi tajuk bab difokuskan ataupun menjadi tajuk hadis-hadis yang berada di dalam itu. Ini style Imam Bukhari, termasuk Imam Tirmizi. Hadis daripada Imam Tirmizi digunakan oleh mazhab Syafi'i kemudiannya ataupun sebelumnya. Ibnu Khuzaimah pula dalam bab istihbab tahawulin naisi yaumal jum'ati an mahudihi ila ghairihi. Melalui bab ini disebutkan orang yang mengantuk ketika Jumaat hendaklah. Di sini ni jatuh pada wajib ke, harus ke, sunat ke, macam mana? Itu dibincangkan. Berpindah daripada tempat duduknya ke tempat lainnya. Menurut Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih, hasanus sahih. Hikmah perintah ini adalah supaya dapat menghilangkan rasa mengantuk dan mengembalikan perhatian kepada penjelasan khatib. Semua hadirin datang adalah untuk mendengarkan peringatan Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kita bincang dah sebelum ni, ketika mana azan kedua dilaungkan, segala perkara mesti ditinggalkan bagi lelaki lah dan terus ke masjid menghadap kepada khatib lah untuk dengar khutbah. Jika selepas daripada azan kedua masih berlaku jual beli dan seumpamanya, maka haram. Hukumnya haram, tetapi jual belinya sah. Jual belinya sah, dia duduk makan biryani lah, dia duduk makan apa nama biryani gam kambing lah, dia duduk makan apa nasi minyak lah ya. Masa dulu saya kerja di KL Central, kita solat di Masjid Negara.
Allah tepi-tepi tu memang meriah sungguh lah. Duk makan, duk minum, duk apa kan. Jadi bila azan kedua pun, ialah orang berniaga dia nak tutup semua salah. Tapi yang soleh sikit ni, dia dah masuk masuk solat lah. Tapi dia ada isteri dia jaga. Jadi orang lain duk beli dengan isteri dia. Jadi dia nak kata dia tak terlibat lah, dia dah masuk dia solat. Tapi isteri dia berjual kepada orang-orang yang tak, orang yang belum lagi masuk solat setelah azan yang pertama itu. Dan hal ini ternyata sebagaimana majoriti lah fuqaha kalau bincang hal ni dalam mazhab Syafi'i sekalipun, jelas bila azan kedua, tidak tinggalkan sebarang aktiviti dan menuju untuk fokus kepada solat dengan khutbah, maka haram hukumnya. Tetapi perniagaan apa semua itu masih dikira sah lah dari sudut hukum wadainya. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruhkan azan untuk mengerjakan salat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dah jelas di sini. Tinggalkan jual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Mendengar peringatan Allah ini, dan ini juga mengisyaratkan umat Islam, ya. Itulah hujah bahawa cuti hari Jumaat tak semestinya Islami. Tapi bagi negeri yang dah biasa hari Jumaat, okeylah, tak ada isu pun. Tapi bagi negeri dia nak kata isu tak isu pun, isu yang lebih besar adalah penyelarasan pentadbiran. Itu saja. Dari sudut agama tak adalah cuti hari Jumaat tu lebih besar sunat dia berbanding cuti hari Sabtu. Cuma ada sentimen di situ. Cuti hari Ahad biasanya Kristian ke gereja. Jadi cuti hari Jumaat adalah untuk orang Islam ke masjid lah hari Jumaat. Cuti hari Sabtu Yahudi tak ada lah di Malaysia ni. Sinagog untuk mereka ke sinagog. Baik. Um, hmm. Mendengar peringatan Allah dan memahami informasi yang disampaikan khatib tidak mungkin dapat terlaksana jika pendengar mengantuk. Bahkan boleh jadi akan berlaku perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk dan yang akan menyebabkan seorang terpaksa berwuduk semula. Mazhab Syafi'i, kalau dah duduk, duduk punggung ni menetap, tiba-tiba ngantuk, tergerak punggung dia dalam tidur itu, maka batal wuduknya. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau duduk ni, duduk sila, hidup itulah. Hidup sila tu, nah, dia mengantuk, dia tidur lagu mana pun, punggung dia tetap tak bergerak. Maka bila dia sedar, tak ada masalah untuk dia sambung solat. Masalahnya macam mana dia tahu dia bergerak ke tidak? Itu bagi setengah orang yang was-was, dia dia tak boleh lah, dia dah ni sangat, dia akan ambil wuduk lah, dia kira dia rasa batal. Tapi bagi orang yang yakin dia tetap dan tidak bergerak, walaupun dia tidur begitu nyenyak sekali, maka dia teruskan solat lah. Itu cuma dari sudut kaedahnya, kalau mazhab Syafi'i yang umum, yang biasanya, duduk tetap itu, selagi mana tak bergerak punggung di tempat duduk tu, maka tidak batal dah wuduk itu dan kira boleh teruskan solat tu lah. Baik. Bahkan boleh jadi berlakunya, boleh jadi juga ia akan menyebabkan seseorang kehilangan solat kerana solat dengan keadaan tidak suci. Kalau wuduk itu, dan ini atas zon. Kalau dia telah bergerak apa semua, maka dia kena ambil wuduk lah. Tapi kalau dia yakin dia tu tak bergerak, maka atas dasar yakin tu, maka dia teruskan solat, terimalah solat dia. Baik. Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan syariat yang mulia ini, kata Syekhah ataupun pengarang kitab kita ni, berpindah tempat semasa mengantuk dibolehkan demi menjaga kualiti ibadah yang lebih baik. Dia tidak jadi macam orang Melayu punya petua ataupun orang Melayu punya apa nama, bukan petua, apa dia panggil? Inilah petua lah kan. Jangan makan berpindah tempat, lelaki lah. Nanti jadi ramah bini. Nanti kahwin ramah. Ada pocik-pocik yang nakal, dia kata, memang itulah kita nak.
Dia pun pindah banyak tempat. Tujuannya bagus. Untuk nak kata tak eloklah makan tidak setempat, tidak tomak ninah, tidak beradab lah. Lompat sana, lompat sini kan. Tak nampak cantik. Tapi tujuannya baik, tapi bila diberikan kaedahnya begini, 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 kaedah pula reka ada unsur kepercayaan di situ, lama-lama dikhawatiri ia dianggap benar. Ada. Kenapa si Fulan tu kahwin sampai 2-3 orang dia bini dia? Dulu tu zaman muda suka makan, berpindah perandah tempat dia. Sebab tu lah. Mana boleh begitu? Tak ada kaitan langsung. Dah. Ah, baik, seterusnya. Solat sunat selepas solat Jumaat. Habis berkaitan dengan apa ni? Ibu-ibu sekalian, bolehlah menyampaikan ilmu ini kepada suami, kepada anak-anak lelaki, anak-anak bujang tu, ya. Untuk ingatkan mereka kalau mengantuk ketika khatib berkhutbah, maka ubahlah tempat. Eh? Tapi jangan ada guling-guling lah tu pula. Nak ubah tempat dia berguling lah tu. Tak boleh. Maksudnya bangkit. Sama ada dia ambil wuduk, basuh muka balik ke masuk balik dan seumpamanya. Tapi saya setakat ni eh, memang payahlah ya nak melawan mengantuk ketika mendengar khutbah ni. Dia macam hilang-hilang gitu ya. Dia duduk tu zap. Ai. Dia macam duduk tu terus sampai ke alam sebalik mata. So, ilah. Tambah-tambah masjid yang besar-besar, yang ekor-ekor sedap ni kan. Tu. Memang mencabarlah. Lagi-lagi masjid yang lama-lama yang panas-panas pun boleh terlelap. Apatah lagi masjid yang besar-besar, yang seronok-seronok ni lah. Lagilah mencabar bukan keimanan. Mencabar biji mata untuk tekal, tidak mengantuk tu. Tu. Baik, seterusnya solat sunat selepas Jumaat. Jadi timbul soalan kepada para pemimpin GISB tempoh hari. Ditanyalah pada mereka, saya ni sekian-sekian, saya duduk di belakang rumah salah satu rumah kebajikan bawah GISB. Jadi uh, macam mana share suasana lelaki solat Jumaat? Adakah yang lainnya? Bukan adakah Kak Liza, Kak Syida. Kak Syida tengoklah masa live TV1 tu ya, Masjid Negara tu. Tengok manusia-manusia yang tidak ada kepala. Majoriti kepala hilang masa tu. Kepala, mana kepala tak ada lagi belakang. Dia jadi pelik masa tu ya. Suasana yang mengerikan lah. Dia ada dua masa. Waktu Jumaat, waktu subuh. Kalau duduk asrama, waktu subuh. Lepas subuh tengok manusia-manusia tanpa kepala. Sama. Hari Jumaat pun sama. Ramai tak ada kepala. Dari belakang. Belakang tengok, tak ada kepala. Baik, solat sunat selepas solat Jumaat. Orang yang menghadiri solat Jumaat disunatkan untuk solat 2 rakaat sesudahnya yang dilakukan di rumah. Okay. Atau 4 rakaat jika dilakukannya di masjid. Dalilnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Jika salah seorang antara kamu telah mengerjakan solat Jumaat, hendaklah solat sesudahnya 4 rakaat. Yang ini solat solat apa nama sunat lah, iaitu 2 ataupun 4 rakaat. Di dalam lafaz lain, siapa antara kamu mahu melakukan solat sunat selepas solat Jumaat, solatlah 4 rakaat. Jadi yang jelas secara lafaz adalah 4 rakaat. Daripada Ibnu Umar, ni riwayat Muslim ya. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW solat di rumahnya. Kana la yusalli ba'dal jum'ati hatta yansarifa fayusalli raka'ataini fi baitihi. Baginda tidak solat sesudah Jumaat sehingga baginda pergi dan baginda lakukan 2 rakaat di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam bertentang pula kedua hadis ni secara zahirnya. Yang ni kata Rasulullah suruh dalam lafaz ini, "Iza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Yang ni lafaz Rasulullah. Lafzun.
Ada lafaz sendiri. Iaitu Rasulullah suruh solat di masjid 4 rakaat. Adapun ini daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar kata Rasulullah SAW. Yang ni bukan Rasulullah kata. Ibnu Umar riwayat. Dia tengok Rasulullah buat ke lagu mana. Tetapi dia yang riwayat. Ini perkataan bukan perkataan Rasulullah SAW. Kanalah yusalli ba'dal jum'ati hatta yansarifa fayusalli raka'ataini fi baitih. Tidak salat Rasulullah SAW. Mereka selepas dia pergi. Dan baginda lakukan 2 rakaat di rumahnya. Baik. Abu Daud meriwayatkan daripada Atha bin Abi Rabah ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di Mekah. Setelah mengerjakan solat Jumaat, beliau ke hadapan dan solat 2 rakaat. Kemudian ke hadapan lagi dan solat 2 rakaat. Sehingga berjumlah 4 rakaat. Yang ni 2 rakaat, 2 rakaat. Dalam perbincangan lain. Boleh tak 4 rakaat serentak? Pun boleh dalam kaedahnya ya. Solat sunat. Ada orang nak jamak sekali. Pun dibenarkan. Tapi yang lebih tepat adalah bila solat sunat, Rasulullah biasanya rakaatain, rakaatain. 2 rakaat, 2 rakaat. Itu paling tepat. Sehingga berjumlah 4. Namun begitu ketika beliau di Madinah, setelah selesai solat Jumaat, beliau terus pulang ke rumahnya dan solat 2 rakaat dan tidak melakukan solat di masjid. Ketika persoalan ini dinyatakan kepada Nabi, baginda berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika." Sebenarnya bukan dinyatakan ketika soalan ini ditanya kepada Rasulullah zaman Rasulullah hidup, baginda berkata kana Rasulullah SAW yaf'alu dzalika. Maksudnya bukan tanya pada Rasulullah ni, tanya kepada Ibnu Umar. Ni, soalan ni ketika ini dinyatakan tempat saya serta asal dia adalah ketika soalan ini ditanyakan kepada Ibnu Umar. Jadi dia jawab kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika. Dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan yang demikian. Okey, kita nak sahkan, kita tengoklah hadis. Ini berapa? Abu Daud 1103. Abu Daud, Abu Daud, Abu Daud, Abu Daud, Abu Daud. Okey, Abi Daud 1103 awal lagi. 1130. 1130. Okey. Sorry. Istisqa 1130 kita bersalah. Paling panjang lah hadis. Kenapa jadi warna hitam pula Dia ubah dia punya feature ke saya punya laptop ni? Tak boleh ikut dia. 1130. Kat sini. 1130. Okey. 1130. Zam. Oh, tarik lalu. Lagi sikit. Zam. Sikit lagi. Oh, ujung-ujung lah. Zam. Allah lebih. Agak sikit. 1139. 1130. Okey. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي أخبرنا فضل بن موسى عن عبد الحميد بن الجعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى 4 وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. Betul lah. Maksudnya ditanya kepada Ibnu Umar. Terjemahan tadi ada kekeliruan sikit ya. Kak Liza masih setia dengan pantai dia tu. Spoi-spoi bahasa. When Ibn Umar offered the Friday prayer in Makkah, he would go forward and pray 2 raka'ah. He would then go forward and pray for raka'ah. But when he was in Madinah, he offered the Friday prayer, then returned to his house and prayed 2 raka'ah. Not praying them in the mosque. Someone mentioned this to him, and he replied, tengok tu. Walam yusalli fil masjid faqila lahu.
Seorang berkata kepada dia, yang bertanyalah kepada who di situ, balik kepada Ibnu Umar sebagai perawi hadis. Jadi hadis ni bukan hadis lafaz Rasulullah SAW, tapi menceritakan perbuatan Rasulullah. Ya. Ditakrirkan oleh apa nama sahabat namanya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Mentioned to him, and he replied to that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to do it. Kadang-kadang baca Inggeris ni lebih faham ya terjemah hadis. Baca Indonesia jam. Pusing-pusing di situ. Kadang-kadang yang bagus bahasa Inggeris memang bagus baca terjemahan Inggeris yang versi sunnah.com ni sebab dia tepat dengan apa nama susunan Darussalam punya terbitan Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seumpamanya. Baik, balik pada teks kita. Okey. Di sini kena betul. Ketika persoalan ini ditanyakan kepada bukan Nabi, kepada Ibnu Umar berkata, kana Rasulullah SAW yaf'alu dzalika. Jelas. Terdapat juga hadis yang seumpama ini dalam riwayat Muslim. Jadi mungkin timbul soalan. Adakah hadis pertama merujuk keadaan di Mekah dan hadis yang kedua merujuk keadaan di Madinah? Maksudnya, kalau kita secara literal lah, kita pegang, nanti kita pergi ke Mekah, selepas solat Jumaat, kebetulan kita solat Jumaat, wanita ke lelaki ke, kita pun nak solat sunat lepas Jumaat. Kita teringat hadis ni. Oh, maka aku duduk Mekah, Masjidil Haram, solat sunatnya adalah 2 rakaat dalam masjid. Tatkala kita di Masjidin Nabawi hari Jumaat juga, saya tak tahulah perjalanan sebelum ni adakah begitu ya, sempat solat Jumaat di dua Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi ni. Bila di Madinah sudah saja solat sunat, dia tak solat sunat dulu. Dia pun balik ke hotel dia dan nanti kata sebab dia musafir tu, baru dia solat 2 rakaat. Adakah ini saranan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi pada saya kalau yang ini literal sangatlah. Dia tidak menggambarkan keuniversalan ibadah-ibadah sunat. Kita tengok dulu. Pandangan pasti ada perbincangan di bawah ini. Terdapat juga hadis yang seumpama ini dari riwayat Muslim. Nombor 82. Menurut Allamah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, jilid pertama muka surat 440, apabila Nabi selesai solat Jumaat, baginda masuk ke rumah Rasulullah dengan masjid. Kata ni lah mihrab, ni saf Nabi, gitulah gambarannya. Tak silap saya dalam buku Ustaz Luqman ada menggambarkan peta lantai. Kalau orang arkitek ni, kita nak buat rumah renovate dia bagi peta lantai kan. Menunjukkan kedudukan rumah Rasulullah dan masjid dan rumah-rumah isteri baginda yang keliling Masjidin Nabawi tu. Tak jauh lah, keliling tu saja. Dan mengerjakan solat sunat 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang mahu untuk mengerjakan solat supaya solat 4 rakaat. Menurut Syekh kami, iaitu Abul Abbas Ibn Taymiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, setelah selesai solat di masjid, adalah solat 4 rakaat. Jika solat dilakukan di rumah, hendaklah solat 2 rakaat. Pendapat ini ditunjukkan oleh beberapa hadis yang berkaitan. Maka kesimpulan saya boleh ambil ya, bagi lelaki khususnya, habis solat Jumaat, maka nak solat sunat di masjid, buat sampai nak sekali, 2 rakaat al-jam'u dia panggil jamak belaka. Tapi kita tidak ada, bukan tidak ada ruang. Macam sebagian besar kita balik adalah balik mana? Kalau di Kuala Lumpur ni balik ke pejabat lah. Jadi balik pejabat nak solat sunat tu takut jadi fitnah pula. Apa fitnah? Tak solat Jumaat dah ni. Macam mana ni? Tok Syekh kita tak solat Jumaat ni. Jadi dalam keadaan ini saya rasa lebih baiklah apa nama suami selain daripada Kelantan, Terengganu, Kedah, maka mereka fokus pada solat sunat 4 rakaat di masjid ataupun di surau Jumaat itulah.
Kalau hari cuti, bolehlah balik sama orang. Tapi kalau balik-balik solat, buat rajin solat di pejabat pula, sudah. Menimbulkan fitnah dah pula. Orang rakam gambar apa semua, tengok tak usah kita. Duk solat. Dah lah duk solat di pejabat. Solat 2 rakaat pula tu. Dia tak tahu kau kalau tak solat Jumaat kena solat 4 rakaat, kena solat Zuhur. Jadi fitnah tu besar lah pula ya. Tak ada pasal lah. Jadi perlu ditutup ruang-ruang fitnah yang boleh berlaku itu. Baik, kita tengok lagi. Dak muk kot saya punya cerah. Oh ya. Tahu anak saya lah ni tekan ni. Dak muk macam mana tu kan dak muk ni. Eh? Kau lagu mana? Screen dak. Biarlah ikut dia. Janji nampak. Ni sepatutnya ya. Ni cerah mata sikit. Balik jemaah pergi makan lunch terus. Tak ada solat sunat dah. Betul juga tu. Eh? Makan awal, masuk surau, tidur tu. Nah, kalau tunggu makan sebelum selepas daripada solat, boleh lah, boleh lah. Okey. Baik, seterusnya memisahkan antara solat fardu dan sunat ketika solat Jumaat dan lainnya. Menurut Imam Muslim, Abu Bakar bin Abi Shaybah menceritakan. Gundar menceritakan daripada Ibnu Juraij bahawa Umar bin Atha bin Abil Khawar telah berkata, Anna Nafi' bin Khubayr, Anna Nafi' bin Jubair arsalahu ila Sa'ib bin ukhti Namir yas'aluhu an syai'in ra'ahu minhu Muawiyah fi salati faqala na'am صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام كنت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. Nafi' bin Jabir untuk menemui Sa'ib bin Ukhti Namir. Ukhti di sini bukan nama, saudara perempuan kepada Namir. Nafi' bin Jabir ni mana ni? Nafi' bin Jabir arsalahu mengutus ila Sa'ib bin Ukhti. Dia utus apa ni? Anna Nafi' bin Jubair arsalahu ila Sa'ib. Mengutuskan seorang utusan. Nafi' mengutuskan seorang utusan ila Sa'ib bin Ukhti Namir. Yakni Sa'ib ibni Ukhti Namir. Kepada Sa'ib, anak kepada saudara kepada Namir. Saudara perempuan Namir. Yas'aluhu an syai' untuk bertanya tentang sesuatu. Untuk bertanya kepadanya berkaitan masalah solat yang pernah dilihatnya daripada Muawiyah. Jawab Sa'id. Di sini syai' sesuatu ya. Ra'ahu minhu Muawiyah. Dia telah melihat daripadanya Muawiyah pada solatnya, sesuatu dalam solatnya. Muawiyah solat. Faqala na'am. Ra'ahu minhu Muawiyah fi salati. Faqala na'am. Adakah dia pernah melihat Muawiyah ni solat? Nah, jawab Sa'id, benar. Aku pernah solat bersamanya ketika Jumaat. Dan Jumaat dalam Maqsurah, bilik istimewa di masjid. Ketika imam hendak mengucapkan salam, aku berdiri daripada tempat dudukku dan aku solat sunat. Ketika imam telah mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, maka dalam bab apa nama wirid ini, pelbagai style sahabat ni. Ada yang terus istighfar, ada yang terus niapa semua, dan ada sebahagian sahabat yang terus bangkit untuk solat. Sebab bila kita dah bagi salam dengan imam, sebenarnya kita telah bebas. Adapun kita telah putuslah tuntutan syarak untuk berimamkan imam tersebut. Maka kita boleh wirid-wirid setinggi-setinggi dan seumpamanya. Ya.
Maka ada setengah sahabat, mereka selesa habis saja salam taslim kiri kanan, assalamualaikum assalamualaikum, mereka bangkit untuk terus solat sunat. Dan itu tidak salah lah. Sebab dia kira kita telah putus tanggungjawab berimamkan imam itu. Mereka dalam solat kita wajib ikut. Tapi bila dah bagi salam kan apa nama? Ta'rif solat tu apa dia? Satu perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhirkan dengan salam. Jadi akhir salam tu maksudnya kita dah tak ada dah tuntutan untuk apa dia? Untuk termaktub ataupun mengikuti imam tu lah. Okey, baik. Uh, Ketika imam telah mengucapkan salam, aku berdiri daripada tempat dudukku dan aku salat sunat. Ketika Muawiyah memasuki ruangan itu, dia menyuruh seseorang untuk menemuiku seraya menasihati. Jangan kau ulangi apa yang kau lakukan. Jika engkau selesai solat Jumaat, jangan engkau sambung solatmu dengan solat lain sehingga kamu memutuskannya dengan bicara atau keluar. Ini teguran Muawiyah kepada kepada apa nama? Perawi hadis ni tentang memutuskan antara jarak di antara solat wajib dengan solat sunat. Jadi solat Jumaat habis, tidak boleh bangkit melainkan kena ada gap. Gap itu adalah zikir lebih kurang istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan bercakap ke apa. Tak kira lah, maksudnya buat benda lain dulu biar ada. Tidak kata habis 2 rakaat tu, assalamualaikum, assalamualaikum, terus bangkit solat. Sebab Rasulullah SAW memerintahkan demikian kepada kami, iaitu tidak boleh menyambung solat Jumaat dengan solat sunat secara terus, kecuali setelah kami berbicara ataupun kami keluar. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Nombor berapa ratus apa semua ni. Imam As-San'ani menghuraikan dalam Subul Salam. San'ani ni daripada mazhab Hambali. Hadis ini berisi penyelesaian syariat supaya memisahkan solat sunat daripada solat fardu, yang mana keduanya tidak boleh disambung. Larangan ini berfungsi untuk menyatakan hukum haram. Agak tegas dalam isu ini sehingga dia mengatakan haram. Solat ini bukan berlaku hanya untuk solat Jumaat saja. Meskipun perawi menyebutkan khusus untuk solat Jumaat, ini berpandukan hadis lain yang lebih umum yang meliputi solat Jumaat dan solat Jumaat dan solat lain. Perkara ini boleh disebut dalam syarah Muslim dan karya Imam Nawawi, Abu Daud, hadis nombor 1127 mengeluarkannya daripada Ibnu Umar. Menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah, sunat menetapkan pemisah antara solat fardu dan sunnah pada solat sunat solat Jumaat dan hari lainnya. Perkara ini disebut dalam hadis sahih. Oleh itu beliau melarang wajib digabung dengan solat sunat sehingga ada pemisah antara keduanya baik dengan berdiri atau berbicara. Solat wajib sepatutnya tidak disambung sebagaimana yang dilakukan oleh ramai orang sekarang ini. Mereka yang menyambung solat dengan 2 rakaat sunat sama seperti melanggar larangan Nabi SAW. Dalam kes ini siapa yang banyak buat ni? Lepas habis solat, dia solat sunat selalu. Di Mekah, Madinah ramai ni. Dan sebahagian sahabat kita yang duk ngaji sunnah suka buat benda ni. Mungkin dia tak jumpa hadis ni ke lagu mana, wallahu alam. Tapi sepatutnya dapat difahami bahawa tuntutan di sini oleh imam-imam besar, Nawawinya dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i, Syekhul Islam, mazhab Hambali, semuanya cenderung ataupun berpegang kepada larangan Allah, iaitu mesti memutuskan ataupun meletakkan kita kata pembeza lah untuk solat wajib dengan solat sunat. Jadi ibu-ibu sekalian di rumah, solat di rumah kan, anda nak cakap dengan siapa seorang-seorang kan? Nah, kalau lepas habis solat tu panggil kucing ke, boboy, boboy dia panggil. Oyen. Sebab nak putuskan antara solat wajib dengan solat sunat. Sebenarnya
zikir-zikir kita pun insya-Allah bila kita berwirid berzikir itu pun sudah dikira memutuskan lah antara itu tu insya-Allah. Ha? Tapi kalau ada siapa-siapa nak di situ nak bercakap, nak tegur, nak panggil, itu lagi bagus. Jelas adanya pemisah itu. Dan kalau tengok hadis yang mula-mula tadi, Atta dan seumpamanya mereka bergerak ya. Bila solat sunat mereka bergerak-bergerak. Itu pun antara dihuraikan panjang lebar kalau saya mengaji dulu, dia kata antara sunnahnya kenapa? Nak perbanyakkan tempat sujud. Jadi kita ni dah tika apa-apa sejadah busuk kita tu, itulah dulu kini selamanya. Sampai hitam, sampai lekuk, sampai bergi daki dah tu. Nah, tapi tak boleh lah dia punya tika dia tak bagi orang lain lah tu. Sebenarnya rugi sikit ya. Ah, uh, Yalah tika tu boleh menjadi saksi kita di hadapan Allah satu. Tapi antara lain bagus juga kalau kita perbanyakkan tempat sujud. Jadi lepas solat wajib, solat maktubah, kita pun masa solat sunat kita beralih lah sikit. Kas jauh kan besar. Masa solat biasa tu sujud sini. Kan? Masa solat sunat tu alih lah sikit. Nah, kadang-kadang sujud sini penuh, biar penuh, biar banyak. Biar penuh. Tempat tu pun kita hapus sejadah biar sudut tu banyak si ujung ni rumah kita tu biar banyak dalam rumah kita tu menjadi tempat kita sujud. Dan semoga seluruh lantai di rumah kita selain tempat-tempat tak patut lah, dapur apa semua tak patut lah ya. Dapur yang dekat dengan tandas apa semua tak patut lah. Nah, tapi kalau dapur tu pun dah macam ruang tamu rumah orang lain okey lah. Maksud dapur dia tu dah cantik lah ya. Boleh tak solat tak masalah. Nah, jadi semoga dengan niatnya dalam rumah kita tu pun banyak tempat yang ada kesan sujud daripada kita sendiri dan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian katanya lagi habis. Perintah ini mempunyai hikmah. Kitab yang cukup. Muhammad Yusuf hafizahullah pernah mencadangkan buku tersebut ya. Dan buku itu membincangkan tentang hikmah-hikmah di sebalik apa namanya syariat ya. Saya cuba cari kalau ada je. Saya dah download lama dulu. Hikmah. Okey, sekejap. Ada ni. Sekejap. Uh, Dokumen. Okey. Okey. Selamat. Oh, macam tak ada lah. Sekejap. Wah, dia macam topik maqasidus syariah. Cuma dia sekejap ya. Uh, okay. Oh, nggak ada Pak. Nggak ada Bu. Mana yang menghilang ni? Itu dasar ulama. Ajaran menyalahi syarak. Tak ada. Ya Jurja Aish manalah. Okey, sini. Uh, hikmah mensyariatan. Pensyariatan Jurjani PDF. Hai Ali bin Husaini. Ni. Ikut tasyri' Ali Ahmad Al-Jurjani.
Ya. Ini versi dia ada dua jilid. Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Hikmatut Tashri', menyingkat hikmah di sebalik perintah ibadah. Dia buat secara cantik ya, bermula daripada syahadah, kira rukun-rukun Islam kita itulah. Daripada syahadah, solat, puasa, zakat, haji, dan dia guna Quran dan hadis untuk menjelaskan hikmah-hikmah di sebalik pensyariatan tersebut. Dalam topik hari ini itu di bawah topik maqasidus syariah. Maqasid objektif. Objektif syariat. Hikmah lah tu, hikmah-hikmah di balik syariat. Dan ada benda yang Allah Ta'ala cerita pada kita, dan ada benda yang Allah Ta'ala rahsiakan daripada kita. Contohnya, kenapa solat subuh 2 rakaat? Allah Ta'ala tak cerita sampai sudah. Kalau ada orang boleh hurai, boleh syarah, kenapa solat Jumaat, solat sunat, solat subuh 2 rakaat? Confirm bukan daripada Quran dan hadis. Tapi masih boleh lah kalau dia hurai itu dalam bentuk yang hikmah, tidak memutuskan dari sudut syarak kan. Cuma ada juga syariat-syariat ini, ibadah-ibadah ini yang jelas Allah nyatakan dia punya hikmah. Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri was salah. Maka antara hikmahnya bila nak mohon apa-apa ni dengan sabar dan salat. Jadi solat itu menjadi antara hikmahnya, kita punya permohonan apa semua akan lebih mudah Allah Ta'ala terima. Ada perbincangannya panjang lebar. Menarik kita ni. Tebal sangatlah tapi. Dan saya ada cerita-cerita nak meringkaskan. Tengok-tengok lagi juga ni. Saya ingat nak ringkaskan buat poin-poin supaya kita boleh buat pengajian gini lah. Baguslah kan. Tapi tengok-tengok macam tak larat juga aku ni. Melainkan ada tim lah, ada tim kan. Hikmatul Tashri'. Mari kita tengok sikit. Kok dia bagi link lain lebih hebat lagi. Okey, PDF. PDF dia ada ni. Memang ada. Ni dah. Mesti ada punya. Jap. Okey, download. Oh ni kena hati-hati juga ni. Download benda lain keluar. Eh? Terjemahan ni maksudnya. Wa falsafatuhu. Tu dia. Tapi dia hanya ini dia macam 313 halaman. Jadi tak ni, kan keluar menurut pelik-pelik ni. Aku mahu tashwa falsafatuhu. Nanti kita arak dia. Archive ni pun dah tak ada dah sekarang. Tak boleh masuk dah. Jadi mazhab PDF terkesan lah semenjak archive ni sudah ditutup ya. Macam mana kita nak akses? Tak apalah. Tapi katanya ada satu buku yang bagus. Tajuknya oleh Syekh Ali Al-Jurjawi tadi. Dan Maulana Asri sendiri mengesyorkan buku ini ya. Hikmatul Tashri' ini. Dan saya pun memang ada cita-cita dulu untuk nak cerita, namun masih lagi belum berjaya. Al-Juz Al-Juz Al-Juz'ul Awwal. Ni. Hikmatul Tashri' wa falsafatu Syekh Ahmad Jurjawi. Ahadun ulama Azhar. Ulama Usadi Azhar lah. Hmm. Kita tinggalkan di situ dulu. Tapi kalau siapa rajin cari-cari godek-godek, insyaAllah jumpa tu. Kita bedah buku ini pula. Buku apa tu? Selalu kalau ada hal terus bangun sama-sama sana. Time kalut nak keluar ke mana? Time nak kelas pun banyak. Lepas ni kita bercakap dulu lah. Tak kira lah. Bukan masuknya bercakap. Zikir-zikir tu pun okey lah tu.
Putuskan di tengah tu. Jangan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahu Akbar tu. Tu maksudnya. Eh? Tapi kebetulan situ Oyen duk lalu kau semua, bercakap lah dengan kawan tu. Okey, boleh bincang Ustaz Zul. Mungkin saya boleh projek Ustaz Zul nanti. Dia pun banyak sangat projek dah tu. Okey, balik pada kita ni nak berhabis. Eh, perintahnya okey, membezakan antara yang fardu dan yang bukan fardu, yakni sunat, serta memisahkan yang ibadah dengan non ibadah. Ini antara benda fundamental dalam pemikiran kita sebagai umat Islam. Mesti kita faham, yang ni ibadah fardu, yang ni sunat. Yang ni harus. Harus apa dia? Dalil umum, tidak ada perkhususan. Masalah sekarang yang jadi bergaduh, kata riti di alam Melayu kita ini, ibu-ibu sekalian, kebanyakan amalan yang bersifat popular, amalan turun-temurun. Majoritinya adalah perkara yang diharuskan oleh ulama. Ulama tu pula sebahagiannya adalah ulama Melayu sahaja. Tapi sebab ia amalan yang berulang kali selama ini diamalkan, maka dianggap perlu dibuat. Walaupun mereka tak kata sunat. Mereka pun tak berani kata sunat. Tapi kata benda dah biasa, benda baik. Ulama-ulama pun kata harus. Tengok. Sampai kan dia tak boleh fikir antara harus dengan sunat. Tu sunat lagi tinggi. Sepatutnya mereka tanya, yang mana yang lebih sunat? Eh? Macam kita bincang lama dululah isu contohnya cukur jambo, tahnik. Eh? Tahnik dengan hari ketujuh kita buat apa? Tahnik dengan Bagi nama. Bagi nama. akikah. Tahnik ni tak ada modal. Tahnik ni budak tu beranak, kita pergi carilah air apa nama zam-zam, apa nama buah kurma sikit, tak seumpamanya. Itu sajalah. Kan? Begitu juga, tapi lama-lama tahnik ni menjadi upacara cukur jambu. Bila upacara cukur jambu, modalnya besar lah. Kena panggil orang surah masjid, kena buat makan. Makan pagi-pagi lepas subuh tu tak boleh lah bihun saja. Dia kata kedema. Takkan bihun saja. Kurang-kurang roti jala, cicah apa nama kari. Ha, kambing ke apa semua. Jadi masalah lah. Bagi pasangan muda yang baru bekerja, walaupun ada degree, baru nak mulakan hidup, kita semua pernah melalui saat tu kan. Dah, kerja pun lebih kurang. Saya dulu kerja apa? Mula-mula kerja. Gaji 1,000 lebih aja. Rumah sewa 500 dah. Dah. Gaji bini besar pada kita masa tu. Mujur lah juga. Tapi nak katanya, tapi tiba-tiba, tapi sebenarnya kalau buat makan pun tak adalah besar sangat. Modal tu 200-300 je. Tapi tetaplah bagi setengah orang, benda itu agak membebankan mungkin. Tengah-tengah bulan ke apa semua. So sebenarnya yang tepat dengan sunnah hanyalah tahnik anak itu. Kalau tak boleh buat sendiri, bawa lah budak tu pergi jumpa. Macam saya kata dulu, almarhum Tok Guni Aziz. Dah. Kalau di KL dulu, saya bersamahah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Ada sampai seorang tu tahnik di stesen minyak. Datuk keluar nak pergi tandah ni, dia bawa balik dari hospital jumpa. Oh, Datuk selalu kita boleh ada air zam-zam, dia standby apa semua. Dia tak je potong belah mulut sikit apa semua. Datuk pun berdoa sikit dah settle. Tak ada majlis-majlis apa. Tapi bila jadi majlis tahnik, majlis cukur jambu, nak panggil ke marhaban dah pula. Marhaban dah tu pula. Panggil ke selawat ya Hanana dah pula. Panggil apa nama ke berenda ya tu. Itu tambahan-tambahan lah. Tapi kalau kita memang duit banyak, memang nak seronok, panggil untuk persembahan semata-mata, panggil dah, tak ada isu. Buatlah persembahan ni, nak pelepas angin. Boleh panggil lah. Sebagai satu persembahan. Tapi nak kata ni, benda Nabi suruh, sunat ni, tak boleh. Tak boleh lah. Itu dah di luar kategori itu. Tetapi akikah tak boleh lah. Akikah memang memerlukan kita jamu makan. Jadi kalau tak mampu, tangguhlah dulu. Sampailah nanti dah kaya raya, senang sikit apa semua. Qadaklah balik. Seorang-seorang anak
Lelaki 2 kambing, 2 ekor, perempuan seekor. Kau terbalik saya tu. Eh? Kalau tak mampu juga, seekor lah belakang. Saya ni ustaz 5-5 orang. Tak apa nama? Tak akikah belaka lagi. Buatlah. Ada duit sikit buat seekor. Ada buat seekor lagi. Sekarang ni bahkan ada pula khidmat tahnik, apa tahnik pula. Akikah luar negara. Dah tak mampu sangat carilah 300 luar negara. Memanglah afdalnya kurang lah. Kalau yang ni afdalnya markah A, yang ni afdalnya sunatnya markah C. Better late than never, or better nothing, better have thing than nothing lah kan. Begitulah. Maksudnya ada pilihan hari ni. Jangan tak buat langsung, itu saja. Wallahu a'lam. Baik, pertimbangan ini pula lah. Disunatkan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Menjamah makanan sebelum solat Aidilfitri. Malam sunat. Kenapa kita buat benda ni belakang ni? Sebab jelas tuntutannya melalui lafaz Rasulullah dan amalan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, hari Syak. Nah, kesemuanya ini untuk membezakan puasa yang diperintahkan dan bukan, membezakan antara ibadah dan bukan ibadah. Juga membezakan solat Jumaat yang Allah wajibkan dengan selainnya. Sebab tu dalam bab ini kita kena jelas. Di dalam ibadah ni al-aslu fil ibadah al-tahrimun. Walaupun kaedah ni ramai juga tak setuju, tapi kaedah inilah banyak melama. Maksudnya dalam ibadah yang kita wajib buat ni sikit, tapi yang dilarang tu banyak. Dalam urusan kehidupan dunia, yang diharuskan itu semua, melainkan yang diharamkan sikit. Dia terbalik. Dalam masalah makan minum, yang dihalalkan semua benda selagi mana kamu telan, kamu larat nak telan dengan mulut kamu, atau telan lah belakang. Melainkan ada beberapa peratus saja yang diharamkan. Babi, anjing, binatang dua alam, apa itu saja. Yang lain tu kamu larat nak telan-telan. Ada. Tapi dalam masalah ibadah, semua kamu tak boleh buat. Apa sahaja benda-benda, ritual-ritual, etikad yang bersifat pemujaan, bersifat kepercayaan kepada kuasa tertentu boleh tolong, tak boleh. Melainkan mesti yang ada hanya sumber daripada Quran dan hadis. Itu kaedah tu. Nah, baik. Kemudian katanya lagi, ibadah bukan ibadah juga macam solat Jumaat yang Allah wajibkan dengan selainnya. Selain daripada itu, terdapat juga banyak aktiviti bid'ah. Antaranya pengikut Rafidah, bila sebut Rafidah dia, apa dia? Apa dia Rafidah ni? Bukan nama orang ni. Kat Rafidah kita ada ke? Ada kata nama dia. Syiah ke Ustaz? Ni, ah, Syiah ke? Syiah maksudnya. Bila sebut Rafidah, ini Syiah, automatically. Dan Syiah tu banyak jenis, tapi biasanya bila sebut Rafidah ni, Syiah Ismailiyah Batiniyah, Syiah yang sesak sehingga tahap kufur lah. Ada sudah akidah. Dan lain-lain yang tidak berniat solat Jumaat, namun mereka meniatkan solat Zuhur. Mereka yang pergi melancong ke Iran, orang Sunni, tengah pening-pening di kota Tehran apa semua tu, cari masjid nak solat Jumaat, memang tak jumpa. Jadi menurut kawan-kawan saya apa semua yang pernah pergi travel ke Iran apa semua, mereka solat Jumaat di mana? Teka. Sama ada mereka bernasib baik jumpalah orang Iran yang Sunni, Arab, bukan Iran Farsi tapi Arab. Tapi mereka biasa di hujung-hujung dah, di hulu-hulu ni, luar bandar. Jadi ke mana mereka pergi kalau duduk di Tehran tu? Embassy Malaysia dan juga Indonesia. Baru ada solat Jumaat. Agak Syida nak travel ke Iran nanti, kena ambil maklum hal ini ya. Nak tanya embassy. Biasa umpamanya. Baik, namun mereka, tapi Iran ni comel lah. Bukan saja orang-orangnya comel, dia punya tempat pun penuh dengan dia lah antara tamadun yang tertua dunia. Zaman Zoroastrian, zaman Farsi, zaman Rom, Farsi, mereka dah ada kan. Mereka kemudian sikit daripada tamadun apa nama Egypt ataupun Mesir kuno. Jadi dahsyat, mereka berbangga lah walaupun mereka dah Islam, dah jadi Syiah apa semua tu. Tapi mereka masih berbangga dengan leluhur mereka Zoroastrian. Ahura Mazda, nama Tuhan Zoroastrian ataupun Majusi mereka itu. Ya.
dan segala seni, segala tradisi mereka dahsyat lah. Memang dahsyat. Okey. Mereka kelihatan seolah-olah mengucapkan salam, tapi sebenarnya tidak. Dia nak berbeza sebab mukhtalif dipanggil. Syiah dia nak berbeza daripada segala sesuatu. Sunni solat sunat solat Jumaat 2 rakaat. Mereka solat Zuhur 4 rakaat. Dia tak sesuai. Dia tak nak serupa. Mereka hanya solat Zuhur, nama orang yang memandang menyangka mereka solat sunat. Jika ada pemisah nyata antara wajib dan sunnah, ini bererti akan mencegah bid'ah ini. Terdapat banyak lagi penjelasan berkaitan dengan perkara ini yang boleh dilihat di dalam kitab Majmu' Fatawa. Apa dia pengarang Majmu' Fatawa? Siapa dia pengarang Majmu' Fatawa? Siapa dia? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini kitab besar dia ni. Kitab yang menyebabkan dia masuk penjara dan seumpamanya. Menurut Syekh Al-Bassam, dalam Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, syarah kepada kitab Bulughul Maram, hadis tadi memberi kesimpulan bahawa hukum makruh. Syekh tadi, Syekh yakni penama As-San'ani kata haram larangan itu. Tapi kemudian seorang lagi Syekh yang besar juga, Syekh Al-Bassam, dalam mensyarahkan nama Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, hadis oleh Ibnu Hajar Asqalani berkaitan dengan nas yang digunakan dalam mazhab Syafi'i, merumuskan ataupun mengistimbatkan hukum makruh tak sampai tahap haram, menyambung solat sunat walaupun sunnah rawatib dengan solat fardu sehingga dia pulang dan solat di rumah. Itu yang paling utama. Ataupun seseorang sudah habis dah. Sekejap. Ada ni. Okey, bahan kuliah 7.1. Okey, betul. Hendaklah Betul, memisahkan. Ustaz. Okey. Hendaklah memisahkan dengan zikir-zikir solat maktubah atau solat wajib. Dapat dah. Paling tidak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Barulah bangun solat sunat. Takkan nak tunggu orang yang lalu tu. Nah. Kalau solat jemaah dengan suami, nak salam apa semua, cium dahi apa semua, batal pula tu mazhab Syafi'i tu. Nah. Saya sampai hari ni tak habis lagi fikir. Nak tidur dengan ada wuduk bagi pemegang mazhab Syafi'i. Macam mana tu? Nak bukuh bini ke? Tak nak sentuh langsung ke? Lagu mana? Sebab kalau peluk dekat ke, batal lah solat. Batal solat pula. Batal lah wuduk. Kita nak tidur kalau boleh, pejam mata tu ada wuduk. Sunnahnya begitu. Itu antara benda yang sebagai siapa yang iltizam dengan mazhab Syafi'i, sebab dia ada istilah ghairu multazim. Mazhab Syafi'i sebagai teras tapi tidak mulzim, yakni tidak lazim secara iktimad dalam segala hal mazhab Syafi'i. Biasa orang alim ni lagu tu lah. Dia tanya mazhab Syafi'i kau tak? Mazhab Syafi'i. Tapi tidaklah 100% segala mala hal. Ada hal-hal yang dinampak ringan dalam hal-hal yang dibenarkan itu secara mandiri, secara peribadi. Amallah juga mazhab lain. Begitu. Jadi barangkali dalam bab ni bila melibatkan wuduk nak tidur ni dia tukar mazhab kau sekejap, Wallahualam. Jadi bila dia bangun tidur balik, dia pun mazhab Syafi'i balik. Begitulah kau. Boleh lah. Tak apa. Okey, sikit lagi. Allah Maha Bijaksana memisahkan sekejap. Okey. Allah yang Maha Bijaksana ingin mendidik kita supaya membedakan antara fardu dan sunnah. Apatah lagi sunnah. Yang fardu dengan sunnah apa Allah suruh beza, tengok. Supaya kita benar-benar meletak sesuatu pada tempat dia. Janganlah kita memfardukan hal yang sunat dan mensunatkan hal yang fardu. Tak boleh. Itu kita dah memandai-mandai. Apatah lagi mengharuskan yang bid'ah. Ya? Dan antara ibadah lain dengan yang lainnya. Teknik pemisahan ini tidak harus berpindah lokasi, namun cukup sekadar dengan
sesuatu yang benar-benar membezakan. Ini kerana tidak ada hadis sahih berkenaan berpindah tempat sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz dalam fatwanya. Persoalan ini boleh dilihat dalam fatwa Syekh Ibn Uthaymin. Catatan, Nabi menghentikan bacaan pada setiap ayat dan ini adalah yang lebih utama. Ulama lain sependapat dengan pendapat ini, berhenti pada setiap ayat termasuklah Baihaqi. Dapat dilihat dalam Syu'abul Iman. Ini dalam bab apa ni? Dalam bab baca bacaan dalam solat. Dalam kampung saya dulu, mana-mana Imam Syafi'i kalau boleh hafal Fatihah pada bulan Ramadan, oh penuh surah masjid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka viral dah satu kampung. Hebat tu imam jemputan surau sekian-sekian. Fatihah senafah. Itu jadi ukurannya. Rasulullah SAW ternyata membaca secara tertil, warattilil Qur'an dan tertila. Laju tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi berhenti tepat-tepat yang sepatutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tak apa laju tu. Selagi mana sebetul makhraj betul apa semua dan berhenti pada tempatnya, tak ada masalah. Sebab tu sahabat-sahabat anak-anak kita, saya tahu anak sebagian perempuan yang tahfiz apa semua ni, kalau dengar dia mula satu juzuk tu, barangkali 15 minit tak siapa. Oh no 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 no, no. Habis dah. Kita dengar tapi dia baca tu betul. Dia baca tu betul tu. Tapi ada kaedah yang mana ada mat-mat, hukum-hukum mat yang dibenarkan dari 4 jadi 2 apa semua. Dia ringkas-ringkas dan dia baca panjang. Wallahu a'lam. Ramai malam ni 30 lebih. Anak sulung buat acara berendoi. Itu dia. Takut scam je akikah overseas tu. Betul juga. Jadi kita carilah yang sudah established dan dipercayai. Yang penting pahala kita sampailah niat tu. Ini jadi teko. Teko apa ni? Kak Liza. Teko apa ni? Teko takraw apa ni? Marhaban. Oh, Kumpulan marah. saya main kompang ada. Saya sokong. Okey, gendang. Boleh dah. Selawat. Betul. Ambil bodoh dia tu sunnah. Dah tertidur sentuh pipi. Sentuh pilah. Dia ada trik kat saya. Okey, wallahu a'lam. Tak ada isu-isu ni lah. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dan ada perubahan sedikit jadual kita kan. Kak Syida dah maklumkan pada jemaah. Ya Ustaz, kami terpaksa bersidang sekali lagi sebab ada Tak apa, tak apa, tak kekan apa. sikit. InsyaAllah Boleh, nanti tak apa-apa ada nanti kita masalah. update semula Ustaz. InsyaAllah akan Kita bincang esok pagi insyaAllah. kalau boleh nak cepat habis kita ni. Saya ada rasanya lepas ni kita nak cadangkan untuk kita ambil satu buku mazhab Syafi'i. Sampai masalah kita dah mengaji sunnah banyak apa semua ni. Baru kita pergi pada Syafi'i yang versi Nusantara tapi yang telah disemak dan dinotakakikan oleh Samahah Mufti Wilayah dulu, Dr. Zubakri, yang lebih terbuka dan lebih inilah, tidak kata barulah kita boleh pezo, lagu ni, jadi banyak benda lah bila kita dah bersedia. Tapi yang jadi isu dulu bila kita pergi kepada yang versi itu tu, sebelum kita melihat yang nas, yang fiqh sunnah ni, tu jadi sempit tu. Jadi sekarang bila kita pergi, lepas kita dah banyak dah yang umum, yang luar ni, kita tengok, ni versi modul yang ulama-ulama mazhab Syafi'i versi Nusantara modulkan untuk orang awam di Nusantara. Jadi kita dapat tengoklah antara dua keadaan tersebut ya. Ada lebihnya tapi adalah kurangnya bila dimodulkan begitu lalu ya. Wallahu alam. Okey, terima kasih semua. Kalau ada apa-apa, kita tangguhlah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz dan semua sahabat. InsyaAllah kita jumpa lagi dan sesi akan datang. InsyaAllah nanti kita akan inform semula macam mana jadual Ustaz. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'asri innal insana fi khusr wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. Terima kasih Saya Ustaz. semua. keluar dulu ya. Esok kelas Ustaz Syahmi kita tangguh. Ustaz ada kerja. Tak ada urusan. Esok kita tak ada kelas pagi. Boleh nak buat Okey. aktiviti Cik Kia ataupun kita plan apa nak buat maharapan ke nanti dah kita bincang-bincang. AA punya cik maharapan. Okey, okey. Okey, Okey. alhamdulillah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan itu saya ending kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam Liza. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat Okey. malam. Selamat kasih Mas. Assalamualaikum ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.